Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Isnin 8 hari bulan 2 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratun Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Kita sambung perbincangan kita ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 515. Muka surat 515. Perbincangan kita iaitulah tentang bagaimana Allah SWT binasakan satu lagi bentuk azab ke atas puak-puak kafir yang kerah kepala, yang tak dengar kata. Kafir kerah kepala, tak dengar kata. Mari kita baca beberapa ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita di dalam ayat yang ke-26. Qad makara allazina min qablihim. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat terhadap agama Allah dan Rasul-Rasulnya alaihimus salatu wassalam. Mana perancangan jahat puak kafir ni bukan zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi Rasul-Rasul yang dahulu juga telah mengalami keadaan yang sama. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id, maka Allah binasakan bangunan maknanya rancangan jahat mereka dari asasnya.
Binasa dari mana? Dari asas, minal qawaid. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Lalu bumbung bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, dia panggil munasabah. Al-munasabah, kedudukan ayat. Tengok nota di bawah. Nota 531. Setelah Allah SWT menerangkan buruk padanya orang-orang yang sesat, yang menyesatkan orang lain. Kita belajar dalam siri yang lepas. Dalam ayat yang lepas kita telah bincang tentang bagaimana puak-puak ketua-ketua yang telah menyesatkan pengikut-pengikut mereka, mereka akan dipertanggungjawabkan dengan perbuatan buruk, perbuatan jahat mereka itu. Ingat baik-baik. Ini bahayanya orang yang menjadi penyebab kepada keburukan, penyebab kepada kerusakan di atas dunia, maka mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang sahih yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena ingat hadis ni. Hadis ini sangat berbahaya. Dia panggil kesan daripada penganjuran ataupun menjadi pelopor kepada perkara yang tak baik. Semalam kita sudah baca, saya baca sekali lagi untuk menjadi peringatan kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda. Ini kumpulan yang pertama. Siapa dia mengajak orang kepada huda, petunjuk jalan kebaikan. Orang kafir kita ajak dia beriman. Ini paling top. Ahli maksiat kita ajak dia jadi baik. Orang tak solat kita ajak dia solat. Orang tak ikut sunnah kita ajak dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Orang ini, pelopor kebaikan ini, guru yang mengajak kepada kebaikan, pendakwah yang mendidik masyarakat ajak kepada kebaikan, kita yang ajak orang aja, walaupun kita tak pandai mengajar, tapi kita boleh ajak orang pergi dengar kuliah. Kita menjadi asbab. Contohnya sekarang ni musim PKP ni ada live, kita sebar-sebarkan live kita ni kepada keluarga kita, kawan-kawan kita, menyebabkan mereka belajar dan mereka dapat memahami Quran, agama. Maka mereka, bagi mereka pahala seperti pahala orang yang mengikuti kita. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Ingat, tidak kurang sedikit pun pahala masing-masing. Mana orang yang buat tu boleh pahala full, orang yang mengajak juga pahala full. Sebaliknya, na'uzubillah. Wa man da'a ila dalalatin. Siapa dia ajak buat benda sesat, sama ada benda maksiat atau perkara-perkara yang menyalahi sunnah, yang disebut sebagai bid'ah. Mana orang beramal dengan perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat berbahaya. Kana alaihi minal ithmi mithlu athami man taba'ahu. Maka dosa orang tu buat naik atas kepala penganjur-penganjur yang mengajaknya. Ini bahaya. La yanqusu zalika min athamihim syai'an. Masing-masing tak kurang dosanya. Penganjur dengan pengikut dua-dua dapat. Hadis ini tara Parlimen rawahu Muslim, nombor hadis 2674. Maka kita mengatakan ini sangat berbahaya. Sebab apa? Kesan daripada menganjur benda yang tak baik, maka kesan dia bukan tak pergi ke mana-mana. Jawab dia dua-dua dapat belaka, penganjur dan pengikut. Selagi orang tu tak taubat, maka teruklah kita kena, kan? Maka dalam ayat ini, Allah dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-25,
Allah kata liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka menanggung dosa-dosa mereka sempurna, dan juga wa min auzaril ladzina yudillunahum, dan dosa orang yang mereka sesatkan, orang yang mereka selewengkan, orang yang mereka pesongkan. Maka ayat ini dipasang sekali dengan ayat suratul An'am 164, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak melarat kepada orang lain. Kata di para ulama, dosa peribadi yang tidak ada campur tangan dengan hak-hak orang lain, maka itu tak pergi kepada orang lain. Dosa orang ni, orang tu yang buat. Kita kata kalau tidak, nanya kepada kawan tu kan. Tetapi dosa yang bersebab, penganjur dia yang menganjurkan maksiat, jalan keburukan, menganjurkan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi, maka dosa naik atas kepala dia. Ataupun sebab bertanggungjawab, suami bapa tidak bertanggungjawab dengan orang di bawah tanggungjawab dia, maka perbuatan anak-anak dia itu berdosa. Isteri dia tak tutup aurat, tak solat, berdosa. Kita mengatakan para jemaah sekalian, ini perbuatan yang bersebab, maka kita akan kerugian yang besar. Sebab itulah kata di para ulama Islam, kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada kita 10 lorong kebaikan yang kita kena ambil, yang kita kena sedar bahawa 10 lorong kebaikan itu, itulah yang kita rasa Alhamdulillah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita banyak perkara. Tanda tuan-tuan, fa'innal mu'min, seorang mukmin apabila dia berdosa, maka untuk menolak azab neraka itu Allah SWT beri 10 sebab. Tanda tajuk kita ni 10 sebab yang boleh menyebabkan dia selamat daripada neraka. 3 daripada dia sendiri, 3 daripada orang lain, 4 semata-mata anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, daripada kita sendiri, usaha kita sendiri untuk melepaskan azab. Yang pertama, at-taubah. Kita mulakan U-turn kita ke jalan yang benar ini dengan taubat. Kata di para hadis, an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Kemudian diisi dengan istighfar, sentiasa beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ketiga, wal hasanatul mahiyah, kebaikan yang boleh menghapuskan kejahatan. Makna kalau dulu tak solat, sekarang ni kita banyak solat. Dulu kita banyak tertinggal, sekarang ni kita qada, dan kita banyak solat-solat sunat untuk nak cover balik apa yang sudah tertinggal. Itu 3 daripada diri dia sendiri, taubat, istighfar, dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus keburukan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. 3 daripada orang lain. Sebab orang lain boleh doakan. Yang pertama, doaul mu'minin lah. Doa orang Islam kepada dia. Kita wafil lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ataupun doa kita sendiri khusus. Kita doakan ibu bapa kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, anak cucu kita. Yang kedua, wa ihda lahum al-amal as-salih. Kita hadiahkan kepada mereka pahala-pahala kebaikan. Kita ingat kepada orang ni, kita beli makanan, beli beras, beli apa, kita sedekah. Niat kepada 1 guni ayah, 1 guni mak, 1 guni kita sendiri. Maka ini amal soleh yang dimasyru', yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita buat. Yang ketiga, yang besar, syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, di akhirat. Ini daripada orang lain. Doa orang mukmin, pahala-pahala kebajikan yang disedekahkan kepadanya, dan juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Yang ketiga, yang keempat, kategori yang ketiga, ini semata-mata ihsan, limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. 4 perkara. Yang pertama, al-masaib, musibah-musibah yang menimpa seorang itu atas dunia. Sakit,
dibalai dengan macam-macam bencana, banjir, tenggelam rumah dia, berlakunya kebakaran. Yang penting musibah yang dia sabar, dia dihapuskan dosa-dosanya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini gugurnya dosa-dosa orang yang diberi ujian oleh Allah Taala kalau dia sabar, sebagaimana gugurnya daun-daun kering daripada pokok, dan dia berjalan ke akhirat dengan tidak ada dosa lagi. Kita kata Masya Allah, marilah kita menjadi manusia yang sabar. Kadang-kadang sahabat kita orang baik-baik, bila berlaku kematian isteri ke suami, hari-hari duk post di Facebook, tunjuk gambar bini dia yang sudah mati. Kita kata berpada-padalah ya akhi, berpada-padalah ya ukhti, dia sudah mati, kita doakan untuk dia. Buat apa duk tayang-tayang lagi? Menunjukkan kita hilang kesabaran, hilang kewarasan. Yang hilang waras, tulis dialog pula lagi. Yang semalam 3 orang mari ziarah rumah, ucap takziah. Royak apa ke bini dalam kawan tu dalam kubur? Doakan untuk dia. Jangan duduk Yang kedua, wafil barzakh. Ketika orang tu duduk dalam alam barzakh, pada waktu limpah kurnia Allah Azza wa Jalla memberi kemaafan kepada dia. Yang keempat, wa fi arasat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti kita duduk di bawah belas ihsan Allah Azza wa Jalla. Insya'a afa wa insya'a azab. Kalau Allah Ta'ala nak, dia lepaskan. Itu kuasa Allah. Yang keempat, maghfiratullahi lahu bifadlihi wa rahmatihi. Allah Ta'ala ampunkan. Kita sudah panjang dah baca dalam kitab, dalam hadis yang panjang, 99 buku rekod. Apabila diberi, maka pada ketika itu orang yang penerima rekod ni baca, kemudian Allah Ta'ala kata, sartartuha lakum fid dunya, aku dah sembunyikan dosa kamu ini di atas dunia, wa aku ampunkan dosa kamu di akhirat. Semata-mata dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, marilah kita sentiasa beristighfar, beribadat, supaya kita duduk di bawah belah kasihan Allah Azza wa Jalla sentiasa, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu ulangan balik kepada apa yang berlaku, apa yang telah kita huraikan, bahawa dosa-dosa orang lain kita tak tanggung, pahala kita juga tak bagi kepada orang kecuali bersebab. Mana bila kita buat penganjuran yang baik, maka pada ketika itu semua kebaikan yang dibuat mari kepada kita. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi darjat. Semua perjalanan agama kita ini mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita solat daripada Nabi, kita baca Quran daripada Nabi. Mana tak perlu kita post kepada Nabi, ila hadratin Nabi. Kita kata tak perlu di post-post, sebab yang kita buat ni semuanya telah melalui sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara automatik. Baik, tengok nota kita di bawah. Maknanya puncanya, setelah Allah Ta'ala menerangkan buruk padanya orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, maka Allah Ta'ala tegaskan pula segala tipu daya dan rancangan jahat yang mereka jalankan untuk menentang agama Allah dan Rasul-Rasulnya itu akan membinasakan diri mereka sendiri, seperti yang telah terjadi kepada orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Tengok ni para jemaah sekalian, dalam ayat ini Tuhan kata, waqad makaral kufar, puak-puak kafir telah membuat perancangan, tipu daya, konspirasi jahat untuk nak menghancurkan, menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyekat manusia daripada jalan Allah. Maka Allah Ta'ala datangkan ke atas mereka azab, runtuh bangunan dan macam-macam lagi. Maknanya rumah dia tu terbalik, runtuh bangunan. Itu zaman kita. Ada yang mengatakan wa ammatul mufassirin, kebanyakan ulama tafsir kata azab di sini iaitulah runtuhnya bangunan. Runtuh bangunan. Ada yang mengatakan zaman Numrud bin Kan'an dulu, dia buat bangunan besar di Babil. Dia nak naik ke atas sebab apa? Sebab nak timpakan azab ke atas orang-orang yang menentang dia. Kita kata dia naik tinggi, mula jadi dia nak sebar, nak campur api ke apa. Yang penting orang lawan dia. Bila dia naik atas, fa'ahabballahu rih, maka datang angin kuat,
binaan dia terbalik, maka binasa. Ada mengatakan zaman Bukhtanasar, macam-macam. Ada yang mengatakan puak-puak kafir yang duduk bagi tajuk nak tuduh Nabi-Nabi. Ada kata gila, ada kata syair, ada kata macam-macam. Tapi kita mengatakan kata Asy-Syaukani rahimahullah, wal aula, yang utamanya annal ayat ammatun fi jami'il mubtilina minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ayat ini umum kepada semua penjahat-penjahat yang cuba nak sekat ke dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terawal, yang terakhir, mereka akan ditimpa rumah mereka sendiri. Maksud dia sama ada dia ditimpa oleh bangunan sungguh, bangunan terbalik dengan sebab gempa bumi atau sebagainya. Ada ulama mengatakan hadza min babil masal, ini dalam bentuk bandingan. Kita kata perancangan jahat dia menimpa ke atas kepala dia sendiri. Tak ada apa-apa yang timpa, cuma perancangan dia naik atas kepala dia. Itu maksud timpa atas kepalanya sendiri. Maksudnya mereka buat jahat, mereka buat perancangan, mereka buat konspirasi, macam-macam buat, tapi perancangan jahat tu naik atas kepala dia. Sama kita kata, dia buat tu naik atas kepala sendiri tu. Maknanya tak ada naik atas kepala apa-apa, tapi perancangan jahat itu kembali kepada dia. Jadi ayat ni boleh dua. Sama ada kita tafsir secara zahirnya bahawa memang berlaku runtuhan bangunan, mereka ditimpa oleh bangunan, ataupun dari sudut maknawinya perancangan jahat yang mereka buat balik atas kepada dia. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Mereka buat perancangan jahat, konspirasi jahat, Allah Ta'ala balas perancangan jahat itu naik atas kepala dia sendiri. Kita kata itu yang merugikan mereka. Dia buah besar tapi tak jadi apa, kan? Jadi hari ni kita para jemaah sekalian, wa qad makara allazina min qablihim falillahil makru jami'a. Cuma bagaimana kita nak terjemah perkataan ni, kan? Para ulama, kita kadang-kadang kita rasa susah hati. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Makaru, mereka buat perancangan jahat, konspirasi. Adakah wa makaru makarallah, kan? Wa makaru wa makarallah, Allah Ta'ala buat perancangan. Jadi tidak comel ayat. Kita kata lebih senang, kita kata mereka buat perancangan jahat, Allah yang membalas perancangan jahat, menggagalkan. Itu lebih sedap. Wallahu khairul makirin, Allah lah yang sebaik-baik yang menggagalkan segala perancangan jahat yang dibuat oleh orang kafir. Jadi kadang-kadang terjemahan ayat tak boleh nak pergi harfian sangat. Kita kena pergi lebih kepada tafsiran. Sebab itulah Al-Quran itu nama dia mu'jizat. Nama dia mu'jizat. Baiklah para jemaah sekalian, puak-puak kafir sudah terbalik rumah dia. Sama ada terbalik sungguh, terbalik sengoti bangunan, ataupun perancangan itu naik atas kepala dia. Banyak juga orang buat perancangan naik atas kepala dia sendiri, kan? Dia kadang-kadang perancangan yang dia orang buat ni 20-30 tahun yang lampau, sekarang ni barulah terkesan tu'ti ukulaha. Dalam bahasa Quran kata sekarang ni baru dia boleh makan hasil. Ada juga hasil tangan dia sendiri, sekarang ni baru dia tengok kerusakan. Hasil daripada kita mendidik masyarakat, lepas 20 tahun kita nampak masyarakat boleh faham. Maknanya pro kontra, al khairu wasyarru, yang baik yang buruk, dua-duanya kita akan nampak dia punya perancangan. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat 27. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakai alladhina kuntum tushaqquna fihim. Kemudian pada hari kiamat, Allahu Akbar. Tengok ayat kita ni, ayat 25, Allah cerita tentang mereka akan menanggung semua dosa dia. Siapa dia? Puak kafir. Sebab puak kafir ni tidak termasuk dalam kumpulan 3 kategori penghapus dosa tadi. Dia sendiri pun tak boleh hapus dosa sebab tak ada istighfar. Orang nak doa kepada dia pun tak boleh sebab dia kafir. Rahmat Allah Ta'ala juga tidak sampai kepada orang-orang yang kafir. Maka mereka terpaksa kena menanggung dosa, full dosa dia tanggung pada hari kiamat. Adapun kita orang beriman, walaupun kita berdosa, kita taubat, kita istighfar, dan juga datangnya rahmat Allah SWT, datangnya syafaat Nabi SAW pada hari kiamat,
maka kita diringankan dengan sebab-sebab yang telah saya sebut 10 sebab manusia itu lepas daripada azab Allah Azza wa Jalla. Kita kata insya-Allah kita cuba meraih 10 perkara yang tersebut. Maka Allah kata apa? Summa yaumal qiyamati yukhzihim. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka dengan azab seksa. Tuhan kata apa? Wa yaqul aina syurakai. Allah sambil bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu berperi-peri memusuhi nabi-nabi dan orang-orang yang beriman dulu atas dunia? Mana? Untuk membela kamu, allazina kuntum tusyaquna fihim, untuk membela mereka. Mana? Tengok nota di bawah 532. Yakni mengapa mereka tidak datang membela kamu, membela kamu pula dari azab seksa yang kamu berada dalamnya. Mana bos kamu yang kamu duk puja-puja dulu? Mana? Allah. Ini ayat ni dia panggil ayat perli. Ayat orang dah susah kita pergi usik pula. Kita tengok orang ni, contohnya kita naik motor dah, kita kata slow sikit. 5 minit tengok tenggoling terbalik, kita pergi dekat dia, press lagi. Itu maksudnya begitulah. Mana dia panggil ayat perli. Orang Kelantan kata ayat nganyi. Kenapa bahasa tu? Perli ke nganyi. Dan ada jemaah tak faham, dia kata tikah tu apa? Tikah ni makna perbezaan. Kan? Kita bincang tentang Nabi SAW dengan Aisyah tu, jarak dia jauh, umur dia. Maka kita kata tikah jauh. Tikah tu mana berbeza jauh. Kena hafalah kamus bahasa kita ni, baru kita rasa lebih sedap kan. Baik. Dalam ayat ini Allah kata apa? Mana geng-geng kamu dulu? Allahu Akbar. Tengok ayat 27 lagi. Wa qala allazina utul ilm, dan berkatalah pada ketika itu, berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan. Siapa dia ni? Tengok nota di bawah. Yakni nabi-nabi dan orang-orang yang beriman yang selalu mengajak mereka memeluk agama Allah, lalu mereka menentangnya. Bila Tuhan tanya, mana sekutu kamu? Nabi-nabi dan para pendakwah orang yang beriman pun, orang panggil menjampuk. Aku dah bagi tahu atas dunia dulu kan. Dah cakap kan. Buat kapis sengit, tunduk dalam neraka. Nak kata apa dah. Berkatalah orang-orang yang baik-baik, orang yang ada ilmu. Innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejahatan yang buruk ini adalah tertimpa kepada orang-orang yang kafir. Kena ingat, keburukan ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, di sini kata di para ulama, maksud utul ilma, orang yang ada ilmu di sini, iaitu orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka ilmal haqaiq, ilmu yang benar dari kalangan rasul-rasul, nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, dan orang yang beriman. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 56, Allah kata, wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Jadi nabi-nabi dan para ahli ilmu kata, duduklah sini dah sampai ke bila-bila yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau Tuhan kata berkekalan, kekallah kamu dalam neraka, tak akan putus-putus. Kalau Tuhan kata nak keluarkan, itu kuasa Allah Ta'ala. Kita kata tidak ada kuasa kita. Cuma kita yakin dengan Quran kata khalidina fiha. Tuhan kata kekal, kita kata kekal. Walaupun ada khilaf ulama di sini, tapi kita pegang yang asal. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang penting dalam kita ini. Orang-orang yang ada ilmu, yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ilmu pengetahuan, hendaklah sentiasa berdakwah, menyampaikan ilmu ini. Kalau orang tak terima di dunia, kita akan jumpa di akhirat, kita tanya, yang aku cakap ilmu tak dengar, aku bagi tahu dah. Berimanlah pada Allah,
berimanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang yang sudah beriman, kita kata ikutlah ajaran Nabi, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan kita, dalam perbuatan kita. Kita pergi cari yang pelik-pelik juga, nak takwil juga benda-benda yang menjadi khilaf para alim ulama. Marilah para jemaah sekalian, kita berpegang kepada carilah yang sahih, tinggalkan yang meragukan. Sebab apa? Agama ini anutan kita. Ini yang Allah Ta'ala nak balas di akhirat esok. Apa yang kita pegang di atas dunia, apa yang kita buat di atas dunia. Allahu Akbar. Maka semua ahli-ahli ilmu yang berada di mauqif di akhirat esok, mereka ini akan menjampu, akan bercakap, kata kepada puak-puak kafir yang tak dengar kata dulu, dulu aku dah cakap, kamu tak dengar kan? Sekarang ni apa sudah jadi. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Allahu Akbar. Apabila mereka tu nak mati, hala hululil azab, ataupun datang sudah azab di dunia dan juga di akhirat, apa jadi dengan puak-puak kafir? Iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menginayai diri sendiri dengan kekufurannya. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tengok nota bawah. Yakni orang-orang yang berhak menerima azab, seksa neraka, ialah mereka yang kekal di dalamnya dalam kekufuran sehingga akhir hayatnya, ketika malaikat mengambil nyawa mereka. Mana orang ni mati dalam keadaan kafir, paroklah dia. Ataupun orang Islam tapi mati dalam keadaan asi, dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Perbuatan mereka yang demikianlah mengenai diri sendiri. Bagi orang kafir, menjerumuskan mereka dalam azab selama-lamanya. Bagi orang yang sudah Islam, kita tengok tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sama ada dia azab, kemudian dilepaskan, ataupun termasuk dalam kumpulan 4 perkara tadi, Allah Ta'ala maafkan. Itu kuasa Allah. Kerana itulah di antara doa ma'thur yang dibaca pada bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau ni pemaaf, suka memaafkan hamba-hambamu, maka maafkanlah aku. Maafkanlah dua ibu bapaku. Ini doa kita pada malam yang mustajab doa, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Doa kita ini besar sebab kita nak al-afu, kita nak kemaafan daripada Allah Azza wa Jalla yang melepaskan kita daripada maksiat-maksiat, kemungkaran yang kita buat. Masya Allah. Jadi orang-orang yang zalim diri mereka dengan buat maksiat, buat derhaka, sama ada kafir atau syirik ataupun maksiat, mereka ini akan dibinasakan. Fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su'. Lalu mereka tunduk menyerah ketika melihat azab sambil berkata, tengok manusia ni kerah kepala. Dia tengok dah azab depan mata dia, dia pun tahu dia ahli maksiat. Mereka berkata, kami tidak melakukan sesuatu kejahatan. Subhanallah, saya tak buat apa. Tak buat. Allahu Akbar. Dan mereka cuba mencari alasan. Dalam surah An-Nisa ayat 97, qalu fima kuntum, kenapa kamu di sini? Qalu kunna mustad'afina fil ardi, kami dulu lemah, tak mampu nak hijrah, dan macam-macam lagi alasan. Allahu Akbar. Mereka cuba memberi jawapan. Bala. Mereka menjawab, ya, bahkan kamu ada melakukannya. Apa tak ada? Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan. Mu jangan duk kelentong sini.
Main-main. Sebab itulah, kerana itu mereka menjawab mulut, kata orang. Bila jawab mulut, maka pada saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri dia bercakap, kemudian mereka akan disilkan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami kunci mulut kamu. Sebab apa? Tengok ni, dia tengok azab, masih lagi mengatakan ma kunna na'malu min su, kami tak buat. Tak buat apa lagi? Mu sudah berada di, Allahu Akbar, malaikat sudah buka buku catatan. Boleh kamu mengaku tak buat? Kita kata subhanallah. Macam kita hari ni juga, kalau pergi di mahkamah, setelah ditangkap dengan apa-apa kes lah, kes rasuah ke kes apa ke, mereka mengaku tidak bersalah. Kalau dia pergi, maaflah Tuan Hakim, memang saya terjebak sungguh dengan benda ni, saya digoda oleh syaitan, sesama masalah ni, tidak bercara lagi. Kalau sini bagi mahkamah tinggi, kalau lagi mahkamah persekutuan, nak lepas juga, walaupun dia tahu dia bersalah. Sebab apa? Tengok ni, di akhirat esok, puak kafir, puak ahli maksiat, dia tahu dia kena azab, masih lagi mengatakan ma kunna na'malu min su, kami tak buat jahat pun. Pada waktu itu malaikat Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahim, hari ni tutup mulut dia. Cakap lagi sini depan Tuhan, masih lagi nak menipu. Bila tutup mulut, tangan dia kata, ya saya buat, saya ambil sungguh duit. Kaki kata, ya saya pergi. Habis. Mulut tak boleh bercakap, anggota-anggota menjadi saksi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, ayat-ayat begini menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita akan berdepan dengan suasana begini, syi'na an abaina. Bermula dengan kematian, kemudian kita akan ditanya dalam kubur, di alam barzakh. Ada seorang sahabat kita, dia tanya, berapa lama orang duduk di alam barzakh? Orang yang buat maksiat mati di zaman Nabi Nuh sudah berapa ribu tahun. Orang yang mati zaman Nabi sudah 1000 tahun. Orang yang nak mati lagi lepas pada ni berapa tahun. Jadi orang yang kemudian ni duduk dalam alam barzakh mungkin 100 tahun. Orang dulu mungkin beribu tahun. Macam mana? Soalan. Kita kata tuan dan puan, usahlah kita duduk bahas panjang tentang alam barzakh. Itu di bawah bidang kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kita nak bahaskan apa persiapan kita nak masuk ke alam barzakh. Duk bahas panjang pun buat apa? Itu kita kata itu di bawah hak bidang kuasa Allah. Semua yang Tuhan buat bil hikmah, bil adli, dengan keadilan dan hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pertikai, tak boleh buat apa. Kita bukan duduk di mahkamah yang ada peguam, yang ada hakim-hakim. Hari ni dia putus, esok dia tarik balik, kan? Waktu dia jadi ada jawatan, dia cakap lain. Sekarang ni dia tulis lain. Kita kata itu atas dunia. Di akhirat esok lain semuanya. Allahu Akbar. Maka buat-buat ni, bila dia cuba nak kelentong, cuba nak bercakap, Allah Ta'ala tutupkan mulut dia. Kemudian malaikat kata, mu jangan cakap, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Tuhan tahu belakang kamu buat. Dia buat besar ni. Habis malaikat pun jawab, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Oleh itu masukilah pintu-pintu neraka. Berapa ada? 7 pintu kan? Syurga 8. Alhamdulillah lebih banyak syurga. Masuklah kamu ke kepala pintu-pintu neraka. Setiap daripada mereka itu ada pintu azab yang tersendiri. Azab ni kok ni, azab dosa ni masuk ikut ni. Ya Rabbi ya Karim ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami daripada neraka ya Rabb. Sentiasalah doa tuan-tuan. Ingat je neraka, berhenti selalu. Istighfar dulu, minta ampun dulu. Semak pula hidup kita ni, betul ke tak betul? Kalau tak betul, tinggalkan. Yang betul tambah baik, insya-Allah. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Oleh itu masukilah pintu-pintu neraka, tinggal kekalah kamu dalamnya. Falabisa maswal mutakabbirin.
maka sungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur. Na'udzubillah. Maknanya orang-orang yang nak masuk neraka ni siapa dia? Al-kibru, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang takabur. Kita dah bincang dalam penyakit umat dulu dalam bab al-kibru. Punca kerusakan dunia ni mari daripada penyakit ni, daripada iblis dulu sampai kepada anak cucu tu Adam hari ni pun sampai kiamat mari daripada penyakit ini. Baiklah para jemaah sekalian, kita break di situ. Kita ambil beberapa al-fawaid at-tarbawiyah dalam ayat yang kita baca ni, daripada ayat berapa? 26 hingga 29. Di antaranya Allah Taala sebut di sini kelebihan fadilah ahlul ilmi. Mereka yang bercakap benar, menyampaikan kebenaran di atas dunia, mereka akan jadi saksi sekali lagi di akhirat. Cuma kita para pendakwa kena ingat, ada benda yang kita kena keras dan ada yang kita boleh berlembut. Dalam masalah isu-isu akidah, isu-isu keselamatan dunia akhirat, kita mesti tegas. Dalam masalah fiqh yang ada kelonggarannya, janganlah kasar sangat. Kan, kita kata zaman sekarang ni zaman penjarakan dengan sebab wabak. Para ulama seluruh dunia menerima, tiba-tiba kita duduk kerah kepala, kan, duduk mempertahankan hujah kita, ini semua kita kata bersabar saudara. Dunia ni luas. Pandangan alim ulama Islam mengambil kira pelbagai sudut. Jadi kita cuba belajar. Kita boleh berkeras dalam masalah-masalah yang tentu, tapi dalam masalah benda-benda yang ada khilafnya, dalam masalah fiqhi, kita boleh berlembut. Tapi dalam masalah akidah kena tegas, sebab dia membawa kepada kebinasaan yang besar. Baiklah, itu di antara kelebihan ahlul ilmi. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut kepada kita, orang-orang kafir masih lagi cuba nak menipu pada hari kiamat. Cuba nak menipu, kami tak buat, sehinggalah Allah SWT tutup mulut mereka. Dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata di para ulama, bagaimana kita nak jamak? Tadi bercakap, sekarang ni, hari ni tutup mulut. Ajaba ba'dul ulama bi ta'addudil amakin. Maknanya ada tempat yang mereka boleh dibenarkan bercakap, pada waktu ni boleh bercakap, pada waktu lain disilkan. Boleh jadi waktu mereka menafikan perbuatan, pada ketika itu ditutup mulut mereka. Wallahu alam. Yang penting pergerakan di akhirat tu lama, bukannya sekejap. Maka ada waktu boleh bercakap, ada waktu tidak dibenarkan bercakap. Yang pentingnya kita nak para jemaah sekalian, berusahalah kita untuk masuk ke alam barzakh dengan persiapan yang cukup. Yang pertama sekali, kita atas dunia kita buat yang terbaik. Yang kedua, kita minta Allah matikan dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan syahadah la ilaha illallah. Dalam kubur Allah Ta'ala ajar kepada kita yustabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, iaitulah jawapan yang mantap kepada para malaikat. Dan juga di akhirat esok kita selamat insya-Allah. Baiklah, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat yang ke-30. Bagaimana keadaan orang-orang yang baik, bagaimana keadaan mereka mati. Ya Rabbi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.